Jika kita pilih isu top 3 yang mungkin disebut oleh kerajaan sekarang ini, sebelum dan selepas mereka menjadi kerajaan, sudah tentu usaha untuk membanteras rasuah salah satu daripadanya. Tapi realitinya adalah Malaysia sudah untuk 4 tahun berturut-turut turun skor mereka dalam Indeks Persepsi Rasuah atau CPI. Yang terakhir, tahun 2022, kita mencatatkan skor yang lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya iaitu sebanyak 47. Benar, 2022 bukan sewaktu kerajaan ini secara kebanyakannya mentadbir pada tahun itu, tetapi itu menggambarkan realiti besar dan cabaran besar yang perlu dibanteras oleh kerajaan sekarang. Dan semakin hampir dengan 100 hari kerajaan perpaduan ini, bagaimana kita memantau dan menganalisa bagaimana prestasi mereka dalam hal untuk menghapuskan rasuah sama sekali dari Malaysia. Ini Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya bersama dengan Profesor Wong Chin Huat, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia atau UNS DSN di Universiti Sunway. Juga saudara Jais Abdul Karim adalah Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia atau MCW. Dan saudari Sri Murniati Yusof adalah Timbalan Pengarah Penyelidik Ideas dan juga penulis kertas Policy Improving Direct Negotiation Rules in Malaysia. Selamat datang semua ke Dialog 3 Penjuru. Saya mau memulakan dengan saudara Jais selaku Presiden MCW. Saudara Jais, bagaimana saudara menilai prestasi kerajaan dalam menangani rasuah dalam hampir 100 hari ini? Saya fikir keadaan adalah amat memuaskan dan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini dengan teguran-teguran keras beliau telah memberi kesan yang positif. Dan kita dapat lihat dengan jelas bahawa SPRM telah dapat menggandakan usaha mereka bagi memastikan masalah rasuah ini dapat dibasmi dengan lebih tegas. Apabila lebih makin banyak kes yang dibongkarkan, dilaporkan dan SPRM mengumumkan penyiasatan sedang berjalan, itu adalah petanda-petanda positif bahawa SPRM tidak diganggu gugat dalam melaksanakan tugasan mereka. Adakah jika SPRM lebih bebas dan tidak diganggu gugat, saudara Jais, adakah saudara mengatakan bahawa dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini wujud ganggu gugat itu kerana kurang aktif ataupun kurang kes high profile yang SPRM siasat dan kongsikan kepada umum? Itu adalah satu rahsia yang telah diketahui oleh masyarakat umum bahawa dalam kes yang melibatkan orang politik biasanya akan ada gangguan-gangguan. Saya tidak menyatakan secara spesifik bahawa ada gangguan dilaksanakan pada penggal-penggal yang lepas, tetapi dalam penggal sekarang ini kita dapat lihat dengan lebih jelas bahawa SPRM dapat menjalankan tugas tanpa sebarang halangan. Baik. Saudari Sri Murniati, adakah saudari setuju dengan pernyataan itu dan juga setuju dengan penilaian kerajaan dalam hampir 100 hari pertama dalam menangani rasuah ini? Saya mungkin setuju separuh dengan kenyataan tadi. Betul kita telah banyak mendengar kenyataan-kenyataan yang saya kira menunjukkan komitmen kerajaan yang sekarang untuk menangani rasuah. Misalnya kenyataan mengenai open tender, kenyataan mengenai menyederhanakan proses perekrutan foreign workers, atau kenyataan-kenyataan lain yang menunjukkan ada komitmen untuk menangani rasuah. Tapi saya kira ini perlu ditunjukkan lebih lagi. Pada masa sebelum ini, ketika PH menjadi kerajaan, kita memiliki NACP, National Anti-Corruption Plan, yang jelas menunjukkan plan yang sangat komprehensif untuk membasmi rasuah. So yang ini mungkin ini masih 100 hari lagi, tapi ini sesuatu yang saya jangkakan boleh dihasilkan dalam 6 bulan ke depan. Baik. Kita akan sentuh berkenaan dengan Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP 2019 hingga 2023 ini sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya mau pergi ke Prof. Chin Huat. Prof, pendapat Prof? Bersetuju dengan apa yang diungkapkan oleh Puan Sri Muniati, iaitu kerajaan ada menunjukkan hasrat untuk membanteras rasuah. Tetapi kalau kita lihat daripada segi penguatkuasaan, yang masalahnya bukan tidak mengambil tindakan, tetapi tindakan yang diambil itu selalu berkaitan dengan kedudukan seseorang kalau VIP, sama ada dia berada di kamp kerajaan ataupun tidak. Jadi untuk memastikan bahawa kerajaan tidak dilihat sebagai menggunakan tindakan membanteras rasuah ini
sebagai alat penganiayaan musuh politik adalah penting untuk kita melihat bahawa kedua-dua SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara ini dibebaskan daripada pengaruh politik, iaitu sama ada diletakkan untuk SPRM diletakkan di bawah parlimen dan untuk Jabatan Peguam Negara dipecah kepada dua, yang mana Peguam Negara cuma bertanggungjawab untuk memberi nasihat undang-undang kepada kerajaan dan perihal pendakwaan akan diuruskan oleh sebuah pejabat pendakwa raya yang bebas dan bukan pelantikan politik. Ya, itu saya kira untuk memisahkan Solicitor General dan juga Attorney General itu, pendakwa raya dan peguam bila itu, kita nampak tanda-tanda sedikit ada dialog dan sebagainya untuk memulakan proses itu, khasnya di jabatan dan di pihak menteri, di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi. Tapi Prof, apa yang Prof bangkitkan seperti tadi agak menarik. Kerana seolah-olah pendekatannya adalah untuk mengejar jerung dahulu, kemudian baru ikan bilis. Ia hampir sentiasa melibatkan tokoh-tokoh politik yang berjawatan tinggi. Justru ia akan nampak sebagai satu serangan politik menggunakan agensi kerajaan. Di mana keseimbangannya, Prof, dan bagaimana kita boleh mencapai keberkesanan maksima SPRM tanpa diganggu gugat dan juga mengelakkan persepsi bahawa ia digunakan untuk menghukum musuh politik atau pesaing politik? Saya rasa untuk SPRM menghukum mengejar ataupun meneliti kes yang melibatkan ahli-ahli politik ataupun parti-parti politik pembangkang, itu bukan kesalahannya. Yang kita pastikan bahawa ada sifat konsistensinya apabila berhadapan dengan tuduhan ataupun dakwaan yang dibawa oleh pelbagai pihak. Maka yang kita mungkin kurang lihat di sini ialah kepastian bahawa sekiranya perkara yang sama berlaku dibawa kepada pihak berkuasa berkenaan dengan parti-parti kerajaan, kesungguhan itu yang tetap akan dapat dilihatkan. Dan kita dapat lihat banyak kes, terutamanya di Jabatan Peguam Negara yang sentiasa menggugurkan kes pendakwaan. Itu yang membawa kemudaratan kepada kredibiliti dirinya. Right. Seperti yang kita bincang tadi, pada semua, mungkin kita boleh setuju bahawa kebanyakan yang datang dari kerajaan sekarang dalam hal membanteras rasuah ini, kebanyakannya adalah dalam berbentuk mesej, kenyataan dan sebagainya. Tetapi itu dan actual penguatkuasaan ataupun langkah-langkah atau polisi yang dilakukan, reformasi yang diambil adalah dua perkara yang berbeza. Saya mau pergi ke saudara Jaiz. PH sebagai contoh. Kita tahu ini adalah kerajaan PH dan PN. Tapi PH agak dominan. Perdana Menteri sudah tentu datang daripada PH dan PH menjanjikan banyak perkara untuk memerangi rasuah dalam manifestonya. Bukan sahaja manifesto PRU 15, sejak PRU 14 lagi. Termasuk lantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM dilakukan oleh Parlimen, semua menteri dan penjawat awam senior atau kanan perlu isytihar aset dan macam-macam lagi. Jadi bercakap berkenaan dengan langkah-langkah sebenar ini, selain pesanan, kenyataan atau retorik, apa progres kita dalam merealisasikan semua janji ini? Saya lihat banyak perkara yang telah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri katakan, namun dalam masa 100 hari ini belum ada satu progres yang betul-betul tuntas yang boleh dikatakan dalam proses pelaksanaan. Namun proses pengambilan idea dan mengembangkan idea apa yang pembaharuan yang perlu dibuat, saya lihat sedang berjalan. Malah pegawai-pegawai daripada bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri juga telah mula meminta input-input penting. Apakah perkara yang kita perlu lakukan? Walaupun contohnya, isu lompat parti telah dilaksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas, tetapi banyak loophole lagi yang perlu dilaksanakan bagi memastikan akta lompat parti ini diperkemaskan lagi. Dan saya fikir yang paling penting ialah reformasi undang-undang yang berkaitan dengan rasuah politik ini. Itu adalah satu fokus utama yang sedang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga anggota kabinet sekarang ini. Adakah saudara Jaiz merasakan bahawa
Sekiranya kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan dengan sendirinya, ia mungkin akan lebih straightforward kerana mereka ada manifesto dan mereka tidak ada alasan untuk melaksanakan manifesto itu dalam tempoh masa yang agak munasabah. Diingatkan sekali lagi, kita sudah pun hampir mencapai 100 hari. Tapi disebabkan perkara yang tidak diduga, iaitu mereka perlu bekerjasama dengan Barisan Nasional dan sebagainya, Barisan Nasional antara yang terbesar, adakah itu saudara merasakan merumitkan atau melambatkan sedikit proses untuk melaksanakan semua reformasi anti rasuah yang mereka janjikan? Kompromi antara parti politik bagi mewujudkan kerajaan perpaduan ini pastinya memberi kesan yang cukup mendalam kepada reformasi-reformasi yang telah dicetuskan oleh Pakatan Harapan sebagaimana yang dijanjikan dalam manifesto sebelum ini. Jadi kita berharap agar kompromi yang sedang berlaku itu tidaklah menjejaskan secara keseluruhan janji-janji yang dibuat. Dan saya lihat rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan hari ini turut menyokong beberapa usaha penting yang berkaitan dengan pembaharuan institusi yang akan dilaksanakan. Ini satu perkara yang positif dan kita harus menerima realiti ini. Sri Murniati, kita sudah mencapai hampir 100 hari. Jadi melihat kepada sedikit kelambatan ini, kita faham ada setengah dialog yang sedang berjalan dan sebagainya, tapi mungkin masa yang lebih munasabah adalah kurang daripada 100 hari untuk sekurang-kurangnya langkah pertama atau langkah kedua sudah pun berjalan untuk kita capai semua reformasi ini. Adakah kelambatan ini adalah disebabkan mungkin terdapat tidak sehaluan pendapat atau kompromi yang perlu dicapai dalam kalangan parti-parti yang asalnya berbeza ideologi dalam kerajaan perpaduan ini? Boleh jadi, tapi saya kira ada, seperti yang tadi disebutkan oleh rakan saya tadi, ada hal-hal lain yang perlu juga dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Yaitu consultation dengan stakeholders. Dan dalam case PH, for example, NACP baru dikeluarkan sekitar 7-8 bulan selepas PH naik menjadi kerajaan bulan Mei dan baru kemudian dilancarkan pada bulan Januari. So, kena ada masa, satu mungkin pertama perlu ada kompromi politik, tapi juga perlu ada consultation dengan stakeholders. Sebab apa yang diletakkan dalam manifesto mungkin ketika sebelum menjadi kerajaan boleh viable, tetapi setelah menjadi kerajaan, kemudian kondisi lapangan berubah, kondisi politik berubah, perlu ada consultation. Tidak hanya dengan stakeholder politics, tapi juga dengan NGO, CSOs, dengan pemegang-pemegang taruh yang lain. Dan itu perlu diambil kira. So saya kira 100 hari ini masih lagi pendek untuk kita mengharapkan satu perubahan yang betul-betul boleh kita lihat. Tapi satu yang saya kira boleh dilakukan actually stop taking NACP. Sebab NACP ini akan berakhir tahun 2020 tahun ini. So, penting bagi pemerintahan yang sekarang untuk menunjukkan seberapa banyak kesuksesan atau kejayaan yang telah dicapai selama 5 tahun ini. Dan penting kita pula ingat bahawa NACP ini dikeluarkan oleh parti politik yang sekarang menjadi parti kerajaan. So perlu stock taking seberapa banyak kejayaan yang telah diambil, telah diraih dalam NACP yang sekarang. Dan akankah NACP dilanjutkan? NACP adalah Pelan Anti Rasuah Nasional bagi penonton kita di luar sana 2019-2023 yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 pada Januari 2019. Pada ketika itu Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bukan mungkin kita semua sedia maklum selepas itu ada pertukaran 2 kali kerajaan dan sebagainya. Sri Murniati, adakah stock taking itu tidak mungkin dilakukan kerana kita sudah hilang banyak tahun bagi NACP ini dan kebanyakan inisiatif yang dijanjikan itu ada 22 priority inisiatif, 115 strategi utama. Kebanyakan masa itu sudah pun terbazir kerana tidak diberi perhatian oleh 2 kerajaan sebelum ini. Jadi adakah stock taking sekarang ini selepas 100 hari satu permintaan yang munasabah atau adakah NACP ini perlu refresh completely? Saya kira banyak prioriti dalam NACP yang masih lagi relevan. Dan sebetulnya sekarang pun tadi yang disebutkan Prof. Chin Huat, pemisahan antara peguam dengan fungsi peguam negara dengan public prosecutor. Itu pun ada dalam NACP. So masih banyak lagi inisiatif-inisiatif dalam NACP yang boleh dilaksanakan. Tapi kita perlu tahu seberapa banyak yang sudah dilakukan dan seberapa banyak yang belum. Dan mana inisiatif yang akan dilanjutkan dan mana yang tidak. So sekarang nih kalau kita buat lagi
saya kira kita tidak perlu menemukan solusi yang baru. Mungkin kita perlu ambil kira keadaan-keadaan yang sekarang, tetapi kebanyakan solusi atau kebanyakan jalan keluar ke atas masalah-masalah institusi, masalah-masalah rasuah yang telah disebutkan dalam NACP masih lagi relevan sehingga hari ini. Dan saya ingin sebutkan juga di sini, meskipun BN dan PH ini kita selalu pandang berada dalam dua kutub politik yang berbeda, sebetulnya dia ada dua inisiatif yang dalam manifesto yang dua-duanya sama. Yang pertama, pemisahan antara peguam negara dengan fungsi peguam negara. Yang kedua, pelantikan ketua SPRM. Kedua-dua politik agree bahwa ketua SPRM kena dilantik oleh parlimen. Pada soalan saya yang seterusnya, saya mau tujukan kepada Prof Chin Huat. Bukan saja itu Prof Chin Huat, tetapi kita lihat banyak inisiatif yang terkandung dalam NACP sekalipun, termasuk untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengawal selia pendanaan politik. Kita ada cakap-cakap ataupun kita ada bincangan berkenaan akta pendanaan politik, untuk memperkenalkan sistem deklarasi aset yang komprehensif dan banyak lagi di dalam ini, di samping janji-janji semua menteri perlu isytihar aset, seperti yang disebutkan oleh Sri Mulyati sebentar tadi, Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dilantik oleh Parlimen. Kita faham akan ada kompromi dan sebagainya dalam gabungan yang mempunyai parti politik yang asalnya ideologinya berbeza. Tetapi walaupun ideologi itu berbeza, seperti yang Sri sebutkan sebentar tadi, ada kebanyakan perkara-perkara ini adalah perkara yang logik dan tidak ada sebab yang munasabah untuk sebarang ahli politik menentangnya. Jadi mengapa masih lagi ada delay ini selepas hampir 100 hari, Prof Chin Huat? Saya rasa kita perlu berikan kelonggaran daripada segi apa yang perlu dilaksanakan itu mungkin tidak boleh tercapai dalam 100 hari. Sebagai contohnya, pemisahan Jabatan Peguam Negara untuk mewujudkan pejabat terdakwa raya itu akan mengambil masa. Bagi saya, masalahnya bukan ketidakcapaian dalam 100 hari. Kerana 100 hari itu juga satu angka yang kita pilih begitu saja. Yang menjadi masalah ialah kita tak ada satu peta jalan. Sungguh pun ada pelan tu, tapi peta jalan dengan jadual yang jelas ke mana ia akan pergi. Kalau kita lihat banyak reformasi institusi yang berlaku, sebab ketangguhannya adalah pandangan termasuk halangan dari dalaman. Sebagai contoh, bila kita nak pecahkan Jabatan Peguam Negara, ada suara bahawa ini akan menelan wang yang banyak, mungkin akan menjadi masalah kepada mereka yang dalam sistem sekarang dan sebagainya. Apa yang kita perlu tahu adalah ke tahap mana. Saya ingin beri kredit kepada Datuk Seri Azharina Osman Said, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Beliau antara perkara yang pertama beliau lakukan selepas memegang jawatan itu adalah memulakan perbincangan tentang Jabatan Peguam Negara. Tetapi ke mana kita akan pergi? Apa yang kita perlukan adalah tekad kerajaan, bukan yang untuk menyediakan satu jadual masa. Jejak ke hulu Sungai Lejang, jauh tidak halang berkenalan. Perjalanan mungkin panjang, yang penting ada peta jalan. Itu yang kita kekurangan. Saya rasa beruntung kerana seringkali Prof memberikan pantun pada penghujung rancangan, tapi kali ini kita dibelanja pantun pada belum sampai separuh pun, tapi poin Prof itu betul penting. Pertama sekali saya setuju bahawa indeks 100 hari ini adalah tidak ada justifikasi yang sangat munasabah kerana 100 hari ini adalah tempoh yang sebenarnya agak random, tetapi masih lagi menjadi gambaran yang sesuai untuk kita lihat betapa lamanya kerajaan itu sudah pun berkuasa. Sudah tentu kita bandingkan dengan 1 penggal 5 tahun itu tidak lama, tapi 100 hari adalah tempoh masa yang agak signifikan. Juga saya setuju bahawa setengah inisiatif itu berbeza dengan yang lain. Mungkin untuk memisahkan kuasa Peguam Negara dan Pegawai Raya dan sebagainya mengambil masa kerana ia memerlukan mungkin perubahan pada peruntukan undang-undang, kita lihat pejabat dan sebagainya. Tapi setengah perkara dan saya mau tunjukkan kepada saudara Jaiz, seperti menteri semua perlu diwajibkan mengisytiharkan aset.
dan sebagainya. Perkara-perkara begitu sepatutnya, betulkan saya jika saya salah, tidak perlu mengambil masa yang terlampau lama berbanding perkara-perkara yang lain. Jadi saudara Jais, selepas hampir 100 hari, adakah sebenarnya ada halangan dari dalaman, mungkin bukan halangan, ataupun disagreement dari dalaman yang perlu dapat buy-in dan sebagainya, atau adakah mungkin kerajaan hanya tidak letakkan itu sebagai prioriti pada masa sekarang kerana ada isu-isu yang lebih besar seperti kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya? Sebenarnya itu adalah satu tanda soal yang cukup besar kepada MCW dan juga kepada rakyat. Kenapa usaha untuk pengisytiharan harta oleh anggota kabinet tidak dibuat, walhal pihak SPRM telah menyediakan platform khas untuk mereka mengumumkan. Saya cuma risau sebab semasa tempoh berkempen tempoh hari, calon-calon Pakatan Harapan telah mengumumkan aset masing-masing dan mungkin apabila ada pengumuman baru, dia tak selari. Jadi untuk memastikan supaya benda ini tidak menjadi satu isu yang besar, maka ianya didelaykan dan saya berharaplah mungkin dalam tempoh 6 bulan ini pengisytiharan harta akan menjadi realiti. Namun dalam masa yang sama, cara untuk mengisytiharkan harta itu mestilah lebih tepat dan selamat untuk semua ahli parlimen tersebut. Janganlah ada pertikaian di kemudian hari yang akan memalukan mereka dan juga menyebabkan kerajaan ini dilihat goyang kerana kesilapan dan mungkin pengisytiharan itu tidak betul. Ya, Saudari Sri Murniati, pendapat Sri pula macam mana? Kerana kita sekali lagi kita faham bahawa sesetengah perkara itu sememangnya mengambil masa, melibatkan pindaan undang-undang dan sebagainya. Tetapi ada banyak juga low hanging fruits yang boleh kerajaan ini lakukan dalam tempoh masa yang singkat atau secara relatifnya singkat, khasnya dalam 100 hari mungkin ia possible untuk dilakukan. Seperti yang saya sebut sebentar tadi, sistem deklarasi aset. Kalau kita lihat kepada NACP, antara yang dicadangkan juga adalah menambah baik polisi penerimaan hadiah oleh penjawat awam, khasnya penjawat awam kanan, untuk melarang penjawat awam ataupun mereka yang terlibat dengan pentadbiran untuk mengeluarkan surat sokongan secara direct dan sebagainya. Ini semua boleh dilakukan dalam tempoh masa yang agak singkat. Jadi adakah isunya kurang tekad daripada kerajaan? Adakah isunya mereka preoccupied dengan perkara-perkara lain atau mungkin ada halangan dari dalam? Mungkin ketiga-tiga. Bagi saya ketiga-tiga. Semua di atas. Semua yang tadi disebutkan. Tapi saya kira halangan dari dalam cukup besar. Sebab kita tahu mungkin PH, kebanyakan dari PH tidak ada masalah untuk isytihar harta. Tetapi mungkin kawan-kawan gabungan politik dari parti lain kemungkinan ada sedikit belum terbiasa untuk mengisytiharkan harta. So untuk meyakinkan gabungan parti lain ini untuk mengisytiharkan harta, mungkin Prime Minister memerlukan masa lagi. So itu low hanging fruit sebetulnya yang boleh dilakukan. Kita tidak memerlukan, saya kira priority, we understand kita kena prioritize masalah kos harga tinggi, tapi isytihar harta sebetulnya boleh dilakukan. Karena kita sudah ada sistem. So bagi saya tidak ada alasan untuk delay kemajuan dari inisiatif ini. Ya. Prof. Infat, Parlimen sedang bersidang sekarang. Bercakap mengenai low hanging fruits, apa low hanging fruits yang mungkin kita boleh capai atau kerajaan boleh capai dalam sidang Parlimen pada kali ini untuk sekurang-kurangnya mengorak langkah pertama dan kedua atau kedua dan ketiga sementara kita nak mencapai reformasi yang lebih besar dan mengambil masa? Saya tidak pasti sama ada kita dapat capai apa-apa dalam persidangan Parlimen ini kerana kalau kita lihat proses perundangan dia mengambil banyak masa, beberapa bulan. Asalkan yang kita dah tahu sebelum ini yang seharusnya dikemukakan sekurang-kurangnya dalam bentuk kertas putih untuk penelitian orang awam dan pemberian maklum balas, antara lain rang undang-undang untuk dana pendanaan politik. Kita perlu tahu apa yang berlaku kerana 4 kerajaan sejak kerajaan Najib, kemudian Muhyiddin, kemudian Ismail Sabri dan sekarang Anwar bincang perkara yang sama. Kita tahu bahawa rang undang-undang telah tersedia tetapi kita tidak tahu sama ada kandungannya sebagaimana, sama ada dia boleh dikemukakan. Saya rasa yang penting sekali bukan dibentangkan
Kerana kalau dia tidak diteliti oleh jawatan kuasa khas, maka ia mungkin akan diluluskan secara tergesa-gesa. Yang paling penting adalah didedahkan untuk maklum balas orang awam, kembali kepada isu pendeklarasian aset. Apa yang kita sebenarnya perlukan adalah undang-undang. Kerana sekarang kita ada kod etika untuk anggota pentadbiran, ada kod etika untuk backbenchers kerajaan, tetapi dia tidak sebenarnya merangkumi semua ahli parlimen. Dan ini dikatakan oleh Timbalan Ketua Pengarah SPRM pada tahun oleh Datuk Samsudin Baharudin Muhammad Jahir pada Ogos 2020 yang bahawa kita perlukan satu undang-undang, dan masa itu beliau kata kalau segalanya berjalan lancar, rang undang-undang boleh dibentangkan pada penghujung 2020 dan dilaksanakan pada 2021. Sekarang 2 tahun telah berlalu. Apa yang terjadi? Apa yang kita perlukan adalah undang-undang, dan ini kalau dia boleh sampai ke parlimen pada sidang yang depan, saya cukup gembira sekali. Cara yang paling senang untuk pastikan semua ahli parlimen akan hantar. Kalau belum lengkap pengisytiharan, maka tangguh pembayaran gaji. Saya pasti dalam 1 bulan semua akan membuat pengisytiharan dengan sempurnanya. Tapi Menteri Kabinet sudah pun ditolak gaji. Okey, ditolak gaji 20% seingat saya, tapi mereka tidak dibayar gaji sifar. Itu hanya Perdana Menteri seingat saya yang kali terakhir diumumkan. Dan Ketua Suruhanjaya SPRM sekarang pun sudah menyatakan kesediaan agensi itu, Suruhanjaya itu, untuk diletakkan di bawah bidang kuasa Parlimen. Tapi kita masih lagi belum nampak sebarang langkah signifikan untuk merealisasikan itu yang ada terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan, dan tak silap saya ada juga dalam manifesto Barisan Nasional 2 gabungan utama yang bentuk kerajaan selain dari GPS dan GRS dan sebagainya. Saudara Jaiz, saya ingin menyentuh mengenai apa kata orang elephant in the room. Okey, bahawa setengah anggota kabinet, khasnya ada juga anggota kabinet kanan kerajaan yang kini berdepan dengan kes mahkamah, pelbagai tuduhan pengubahan wang haram dan sebagainya. Jika ada anggota kabinet yang disabitkan kesalahan dengan tuduhan-tuduhan ini, apa impak yang dijangka kepada hubungan antara ahli kabinet dan gabungan yang berbeza ini, dan juga kepada kestabilan kerajaan dan keberkesanan kerajaan untuk terus mentadbir dengan baik? Adakah ia berpotensi melumpuhkan terus kerajaan ini? Ini satu ujian besar kepada kerajaan jika ada anggota kabinetnya disabitkan bersalah di mahkamah. Dan saya percaya kerajaan inilah akan menggunakan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menunjukkan ketegasan dan integriti kerajaan yang mahukan anggota kabinet yang bersih. Dan sudah semestinya anggota kabinet yang didapati bersalah itu secara voluntary akan meletak jawatan untuk berdepan dengan kes mahkamah yang seterusnya. Ini adalah menjadi harapan kerajaan, dan kerajaan harus melihat bahawa rakyat sedang memantau. Maka pilihan raya negeri yang akan berlaku di 6 buah negeri selepas ini akan menentukan adakah apa yang dilakukan kerajaan ini mendapat reaksi yang positif ataupun negatif daripada rakyat. Kita menaruh harapan yang tinggi. Kerajaan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memegang kuat idealisme perjuangan yang dibawa sejak muda dulu, iaitu yang memaintainkan tata kelola yang baik, integriti, dan bertindak tegas terhadap anggota kabinetnya yang sedang disiasat tersebut. Janganlah jadi seperti kabinet tahun 2018 dahulu, di mana terdapat campur tangan di dalam pejabat peguam negara yang menarik semula kes-kes individu ahli parlimen yang dilantik menjadi menteri, ditarik semula kes pendakwaan mereka di mahkamah. Saya rasa satu permulaan yang cukup baik apabila kes-kes yang sedang ada dalam tempoh 100 hari ini tidak diganggu langsung. Dan mungkin keputusan kes-kes ini mungkin akan ambil masa 1 tahun atau 2 tahun lagi. Jadi kita tunggu dan lihat. Dan pilihan raya negeri yang akan berlangsung mungkin dalam tempoh 6 bulan lagi ini akan menjadi detik penentu penting. Dan sudah tentu Perdana Menteri sudah mengulangi beberapa kali bahawa tidak ada siapa yang akan dilindungi sekiranya didapati bersalah oleh mahkamah. Tetapi Saudari Sri, tidak boleh nafikan, adakah terdapat tekanan kepada Perdana Menteri sekiranya salah seorang atau beberapa anggota kabinet, khasnya anggota kabinet kanan kerajaan, berdepan dengan tuduhan rasuah, pengubahan wang haram dan sebagainya, dan berdepan dengan risiko sebenar
ada kemungkinan akan disabitkan kesalahan bergantung pada kes itu bagaimana. Adakah ini juga akan mengganggu ketenangan dan juga kebolehan Perdana Menteri untuk effectively govern, kerana ini sentiasa orang cakap at the back of the mind, bukan saja sewaktu bukan sekarang, tapi perlu fikir apa yang perlu dilakukan, bagaimana rakan-rakan gabungan lain akan terus memberikan sokongan jika salah seorang daripada mereka didakwa di mahkamah dan sebagainya. Bagaimana ia memberi kesan kepada pentadbiran sehari-harian khasnya kepada Perdana Menteri dan keperluan beliau untuk fokus kepada isu-isu rakyat dan daily governance? Saya mungkin tidak perlu menambahkan lagi tadi yang disebutkan oleh rekan saya tadi, tentu akan mengganggu proses tata kelola dan governance kerajaan sekarang. Mungkin nanti Prof. Chin Huat boleh nyatakan bagaimana kita ini, sistem politik kita masih lagi belajar bagaimana cara membuat gabungan politik yang stabil dan sekaligus accountable. So sekarang ini kita masih lagi mencoba-coba bagaimana satu gabungan politik boleh menjadi kerajaan. Satu gabungan politik yang sekarang ini malah gabungan politik yang sangat berbeza dari segi ideologi politik, dari segi history. So kita masih lagi berada dalam posisi belajar lagi. So stability memang sangat penting, tapi saya kira kerajaan juga perlu mementingkan satu lagi, kepercayaan dari voters, kepercayaan dari rakyat. Dan itu penting juga bagi satu kerajaan untuk boleh mentadbir dengan baik. Stability saja tidak penting, stability saja tidak cukup, tetapi kepercayaan dari rakyat juga penting, dan ini boleh ditunjukkan terutama karena Pakatan Harapan memiliki komitmen yang besar ke atas penanganan rasuah. So kalau misalnya kemudian Prime Minister tidak menjalankan janji yang sudah disebutkan pada awal masa kerajaan ini bermula, bahwa siapapun yang nanti disabitkan salah, dia harus fired, sack from the cabinet, kepercayaan dari rakyat akan jatuh. Dan seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya, akan terlihat dalam pilihan raya the state elections soon. So I think I will leave to Prof. Chin Huat on how to create a stable coalition. Tapi Prof. Chin Huat, adakah EA akan memberi tekanan kepada Perdana Menteri kemungkinan anggota-anggota kabinet kanan khasnya akan disabitkan dengan kesalahan mahkamah? Sebentar tadi kita sebut berkenaan dengan setengah reformasi yang mungkin lambat untuk dilaksanakan kerana ada tentangan dari dalam. Apatah lagi jika salah seorang ahli kanan didapati bersalah di mahkamah. Apa kesannya kepada pentadbiran dan secara langsung dan tidak langsungnya kepada polisi-polisi yang melibatkan rakyat, Prof. Chin Huat? Saya rasa keadaan itu sebenarnya tidak begitu serius seperti yang dikatakan oleh banyak penganalisa, bahawa kerajaan ini bergantung kepada sokongan Datuk Seri Zahid Hamidi. Bagi saya, yang penting adalah sokongan UMNO dan Barisan Nasional yang mempunyai 30 kerusi. Andaikan Datuk Seri Zahid Hamidi disabit kesalahan, maka beliau harus letak jawatan. Dan tak ada alasan apa pun untuk UMNO dan BN keluar dan meletakkan dirinya sebagai mangsa penganiayaan politik. Apa yang kita lihat kalau di negara seperti UK, menteri terpaksa meletak jawatan sekalipun apabila kelakuannya melanggar kod etika, sekalipun belum sampai peringkat melanggar undang-undang. Jadi apa yang kita perlu sebenarnya adalah kebersihan. Saya ingin menggariskan bahawa kebersihan itu kestabilan. Kerana kalau kita lihat apa yang dimaksudkan oleh gelombang hijau, sebahagian besarnya bukanlah pengundi tegak khas ataupun bersatu, tetapi adalah pengundi di medan tengah, pengundi di atas pagar yang tidak tahan dengan rasuah. Dan kalau kerajaan tidak dapat mengambil satu tindakan yang jelas, memberi satu isyarat yang jelas bahawa kerajaan ini berteraskan kebersihan, maka gelombang hijau ini akan semakin membesar. Sebaliknya, kalau kerajaan tegas, maka berlakunya menteri kanan itu dijatuhkan hukuman dan terpaksa letak jawatan, itu sebenarnya perkara baik untuk kerajaan. Kerana ia menunjukkan kerajaan ini berani untuk menghadapi masalah dalaman, sekalipun bara itu dalam badan sendiri.
Baik. Saudara Jais, kerajaan kebanyakannya boleh membanteras rasuah di peringkat eksekutif dengan polisi-polisi dan sebagainya, boleh juga di peringkat-peringkat lain, tapi ia mungkin paling efektif dan meluas di peringkat eksekutif. Tapi banyak kes rasuah berlaku di peringkat parti politik, khasnya parti politik di peringkat dalaman, internal parti politik, termasuk akar undi. Jadi apa informasi yang semua parti politik, bukan kerajaan tapi parti politik, harus laksanakan untuk bendung rasuah di semua peringkat, di peringkat mereka? Saya melihat tentang pentingnya barisan muda, pemuda, puteri, Sri Kandi dan sebagainya, golongan ini diberi pendedahan berkenaan dengan integriti tata kelola yang baik. Malah kami telah mengambil langkah proaktif untuk menawarkan, untuk mengadakan seminar kepada golongan muda, pemimpin muda politik di di banyak barisan parti politik. Baru-baru ini MCW berpeluang untuk melawat Indonesia. Kita dah lihat bagaimana KPK ataupun SPRM di Indonesia melaksanakan satu program yang cukup baik yang dinamakan Paku Integritas. Di mana melalui program Paku Integritas ini, barisan ketua-ketua pemuda, pemimpin pemuda muda telah diberikan kursus oleh pegawai KPK sendiri dan mereka melaksanakan sistem mentor dan mentee, di mana setiap seorang pegawai SPRM KPK dia menjadi abang kepada ataupun penasihat kepada 10 orang ketua-ketua pemuda ini. Dan melalui program seperti ini kita akan dapat melahirkan satu generasi pemimpin muda politik yang berintegriti, yang cakna tentang rasuah dan serta mahukan kebenaran. Mereka pastinya akan refer kepada abang-abang mereka di SPRM tentang boleh ataupun tidak sesuatu tindakan itu dibuat. Kita berharap sangat pihak SPRM dapat menerima cadangan ini, walaupun keadaan di Indonesia sendiri sebenarnya kurang stabil dari segi anti rasuah kerana pelbagai kelemahan dikatakan sedang berlaku di bawah kepimpinan Presiden sekarang ni. Kita berharap idea program Paku Integritas ini dapat dilaksanakan. Sri, ada respons kepada itu? Saya kira satu cadangan yang bagus, tapi saya pun ingin mencabar parti politik untuk memberikan satu komitmen dengan jelas bahwa mereka tidak akan memberi ruang kepada ahli-ahli yang menjadi ketua bahagian atau mereka yang masuk dalam IJK yang masuk atau yang naik melalui rasuah. Jikalau kemudian nanti ada laporan bahwa ahli-ahli ini dipilih atau terpilih melalui rasuah, sepatutnya mereka terus di-sack, terus dibuang dari jawatan. So saya ingin mencabar parti politik untuk mengisytiharkan komitmen seperti ini. Sebab sekarang ini kita sebetulnya meskipun Akta Pendanaan Politik akan menguatkan ketelusan dalam parti politik, sebetulnya kita ada MACC Act dan akta-akta lain yang boleh membendung atau boleh menghukum kegiatan-kegiatan rasuah dalam parti politik. Tapi seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya tadi, perlu ada komitmen dari dalaman. Yang pertama, komitmen bahwa money politics akan dikurangkan. Yang kedua, komitmen yang tadi bahwa mereka yang terpilih melalui politik uang seharusnya meletakkan jawatan. Dan saya kira penting untuk memberikan ruang untuk whistleblower. Sebab rasuah di mana-mana dia tidak akan boleh diselidik kalau tidak ada pemberi maklumat. So, jikalau pemberi maklumat kemudian akan dihukum, akan dipenalize sebab mereka memberikan maklumat baik kepada SPRM maupun kepada jawatan etik dalam parti, maka akan sulit money politik ini dikurangkan dalam parti politik. So, cultural approach seperti yang tadi disebutkan rekan saya, komitmen politik dari parti politik sendiri penting untuk mengurangkan money politics dalam proses pemilihan parti. Ya, itu perlu pembudayaan anti rasuah yang sudah tentu amat rumit di mana-mana negara saja. Ia ambil masa kerana ia melibatkan banyak pihak dan banyak elemen yang berbeza, dan negara-negara yang paling bersih pun dikatakan ada sedikit korupsi, bukan totally zero, hampir ataupun sifar. Prof Chin Huat, rasuah sistemik ini sebenarnya perlu masa untuk bantras dan kita perlu jujur dengan diri sendiri dan kita perlu mengakui bahawa Malaysia berdepan dengan rasuah yang bersifat agak sistemik. Mungkin sejak beberapa tahun lepas sudah
bertambah baik sedikit dengan penguatkuasaan yang lebih tegas dan sebagainya, tapi ia masih lagi masalah yang besar. Apa pun yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang maupun kerajaan akan datang ini, bagaimana kita pastikan reformasi anti rasuah ini akan kekal walau apa sahaja kerajaan yang mendapat kuasa selepas ini dan mungkin mempunyai ideologi yang berbeza. Kerana apa sahaja ideologi anda, sudah tentu semua boleh setuju bahawa rasuah itu salah. Prof. Chin Huat. Saya rasa bila kita bincang pasal budaya rasuah, kita perlu kaitkannya dengan budaya naungan, patronage. Dan itu kembali kepada apakah fungsi yang kita harapkan daripada wakil rakyat. Kalau kita lihat tadi Haji Jais berbincang pasal undang-undang anti lompatan. Saya ingin katakan bahawa undang-undang anti lompatan itu tidak akan berkesan di negeri seperti Sabah. Sungguh pun dia belum dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pun, dia tidak akan berkesan sepenuhnya. Kenapa? Kerana kalau kita lihat pilihan raya negeri pada tahun 2020, ada 17 orang adun yang keluar parti kembali kepada kawasan yang sama untuk mendapat mandat semula dan 11 orang berjaya. Itu kadar kejayaan 2/3. Kenapa? Kerana di kawasan-kawasan yang mundur, wakil rakyat itu tidak ada maknanya apa yang dia dilakukannya dalam dewan. Apa yang penting adalah keupayaannya membawa balik dana kepada kawasan, sama ada dana daripada kerajaan ataupun daripada GLC yang dia pegang dan sebagainya. Dalam kata lain, wakil rakyat untuk sebahagian besar rakyat kita tidak lain tidak bukan ATM machine yang berbentuk manusia. Dan kalau kita nak atasi itu, kita perlu tambahkan, perkasakan fungsi wakil rakyat supaya mereka membawa perubahan dalam bentuk dasar ataupun kerajaan ataupun undang-undang dan bukan naungan dengan apa sumber yang mereka dapat. Hanya begitu baru kita boleh ubah. Dan ahli politik akan tanya, tanpa naungan itu saya tidak dapat kekalkan machinery saya, macam mana saya nak hidup. Itu membawa kepada satu isu yang pihak Bersih dan Idea dan rakan-rakan yang lain selama ini memperjuangkan, iaitu pendanaan parti politik dengan dana awam. Maksudnya, wakil pembayar cukai rakyat akan memberikan wang kepada parti kalau mereka mendapat sokongan melepasi ambang tertentu, supaya parti akan kurang kebergantungan mereka kepada pendana-pendana swasta yang mungkin akan menuntut imbuhan dalam bentuk konsesi ataupun rasuah secara terus terang. Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya adalah penambahbaikan sistem politik kita secara keseluruhan. Tapi bukankah jika pendana-pendana swasta itu mahu masih lagi memberikan sumbangan, mereka ada banyak cara untuk mereka bagi sumbangan, termasuk tukar representasi kepada pihak diri sendiri seperti individu, salah seorang rakyat yang hanya mahu memberi campaign donation kepada satu-satu parti. Bukankah itu satu loophole yang agak besar? Ya, kita memang tidak dapat hapuskan kesemuanya, tetapi saya percaya bahawa insentif adalah guru yang paling baik. Kalau pada satu tangan, satu pihak kita berikan carrot, imbuhan insentif yang positif untuk parti melepaskan tabiat ataupun amalan lama yang buruk. Pada pihak yang lain, kita sediakan yang pemukul untuk menghukum mereka apabila mereka melakukan salah. Tapi yang penting adalah kita kena berjujur dan tanya, apa kita perlukan ahli politik? Kalau kita sebenarnya tidak lain, tidak bukan, harapkan wakil rakyat kita jadi menteri, jadi exco supaya bawa lebih banyak wang ke kawasan, kita tidak mungkin hapuskan rasuah. Ia cuma akan bertukar nama dan bertukar bentuk. Tabiat lama itu poin yang menarik. Saudara Jais, perlu kita berikan perhatian kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Kita boleh laksanakan semua undang-undang di dalam dunia ini untuk banteras rasuah atau cuba hapuskan rasuah, tapi pada penghujungnya ia berbalik kepada manusia dan juga integriti manusia. Adakah mungkin terlampau drastik atau kontroversi untuk saya sebutkan bahawa bab kata pepatah bahasa Inggeris, you can't teach an old dog new tricks, tabiat lama itu, adakah drastik untuk kita harapkan bahawa generasi muda yang akan menggalas tanggungjawab untuk ada kesedaran
bahawa mereka bukan sahaja tidak boleh memberi rasuah tapi juga tidak boleh menerima rasuah. Kerana setengah penduduk baik di kawasan bandar ataupun di kawasan pedalaman mereka sudah terlampau biasa dengan menerima wang daripada ahli politik untuk memberikan sokongan. Dan semua kempen kesedaran yang kita lakukan, ceramah dan sebagainya, adakah ia benar-benar berkesan? Jadi adakah pendapat ataupun fokus ramalan yang realistik adalah kita tunggu untuk generasi muda ini yang diharapkan lebih celik untuk bangkit more to the fore berbanding kita harapkan generasi lama untuk meningkatkan kesedaran mereka, kerana agak mustahil, agak sukar untuk mereka mengubah cara mereka selepas 40-50 tahun hidup di bawah sistem ini. Kalau kita telusuri sejarah, apakah permulaan masalah rasuah dan integriti dalam kehidupan manusia ini, sudah pasti peristiwa Nabi Adam memakan buah khuldi setelah dijanjikan oleh Allah SWT bahawa dia akan terus kekal di dalam syurga. Kecuali kalau dia makan buah khuldi itu saja yang dia tak boleh buat. Syaitan mengambil peluang untuk menghasut ataupun mempengaruhi Nabi Adam untuk makan buah khuldi itu, dan seterusnya akibat memakan buah itu adalah satu tragedi pelanggaran integriti yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Tragedi rasuah yang pertama, maksudnya jenayah kehidupan yang pertama ialah rasuah. Jadi saudara mengatakan ia adalah lumrah manusia, lumrah yang terbina dalam diri manusia. Kita dah lihat bahawa dalam sejarah pun membuktikan bahawa masalah rasuah ni antara jenayah yang tertua di dunia. Jadi kalau orang tanya kepada saya, setiap kali saya berceramah, orang tanya kepada saya, bolehkah ataupun bilakah masalah rasuah akan dapat dibenteras di Malaysia ini? Saya kata saya boleh bagi satu tarikh yang tepat. Apabila masalah rasuah ini dapat dikekang, di mana semua orang tak akan melakukan rasuah, iaitu apabila matahari mula timbul dari barat. Pada ketika itulah semua orang akan kembali untuk bersedia untuk bertaubat, kembali ke pakan jalan dan tak akan melakukan rasuah. Itu satu tarikh yang cukup tepat yang saya bagi. Tapi tak tahulah berapa hari bulan nak terjadi peristiwa tersebut. Namun hakikatnya kita di Malaysia ini, kita sering mengatakan masalah rasuah belum lagi menjadi barah. Ianya sudah membudaya. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pun dia dah sebut dah. Dia kata ini adalah satu perkara yang sangat serius dan kita perlu atasi segera. Generasi muda hari ini kita berusaha memperkenalkan subjek kursus integriti dan anti rasuah KIAR di peringkat universiti. Apabila subjek ini nak diperkenalkan di peringkat sekolah, para pendidik menyatakan belum sesuai lagi. Anak-anak kita di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah tidak akan faham apakah itu rasuah. Kerana mereka juga dijanjikan pelbagai oleh ibu bapa mereka jika mereka berjaya ataupun jika mereka melakukan sesuatu, maka mereka akan dapat imbuhan. Jadi takut mereka confuse, kata guru-guru. Jadi pengenalan di peringkat universiti oleh pihak SPRM melalui KIAR, Khusus Integriti dan Anti Rasuah, serta Kadet SPRM, program pilot sedang berjalan di 3 buah universiti awam sekarang ni, adalah satu inisiatif yang baik untuk kita melahirkan satu generasi baru, generasi graduan baru yang apabila mereka bergraduan tamat universiti, mereka mempunyai sensitiviti yang cukup tinggi tentang perlakuan rasuah dan juga pentingnya integriti dalam melaksanakan tugasan dalam kehidupan. Baik. Saya harap ini satu permulaan yang cukup baiklah kepada negara kita. Kita always have to back to square one. Kita harus bermula semula untuk mengatasi setiap satu masalah. Ini realiti. Baik, kita sudah ada soundbite yang sangat menarik daripada saudara Jaiz. Sebentar tadi kita ada pantun daripada Prof Chin Huat. Jadi saya bagi peluang terakhir kepada saudari Sri Murniati untuk kita tutup perbincangan ini. Adakah saudara Sri juga agak pesimistik sebegitu? Kesedaran ini adalah akar kepada semua. Kesedaran akar. Kita boleh laksanakan undang-undang dan sebagainya, bukan nak kata ia tidak penting, sudah tentu ia sangat penting. Tapi akarnya adalah kesedaran. Untuk tahu bahawa salah untuk memberi rasuah dan menerima rasuah, walaupun ia boleh menambah baik kehidupan, walaupun mungkin dalam keadaan terdesak untuk menyara hidup, tapi perlu tahu ia tetap salah. Tapi adakah semua kempen-kempen dan ceramah kesedaran ini selama ini efektif? Kalau tidak efektif, kita perlu juga cari cara untuk menambah baik kesedaran. Jika tidak efektif, bagaimana, saudari? Saya kira kempen kesedaran tetap penting, tetapi kalau ada salah satu teori, institutional theory ini, perilaku manusia pun dibentuk oleh lembaga, oleh institutions around them. So
Kempen kesadaran penting untuk dilaksanakan. Seperti tadi inisiatif-inisiatif dari SPRM saya kira penting untuk dilaksanakan. Tapi institusi, perlu kita kuatkan institusi dan bukan saja melalui law reform, tetapi juga melalui proses pemilihan pemimpin-pemimpin dalam institusi ini. Saya ingin tambahkan tadi yang disebutkan oleh Prof. Chin Huat mengenai pendanaan politik. Ada lagi satu hal yang penting yang mungkin boleh dilakukan melalui legal reform maupun tak, yaitu Constituency Development Fund atau peruntukan ahli parlimen. Sekarang salah satu masalah yang menyebabkan lompat parti dan juga tingginya rasuah politik adalah juga karena ahli parlimen, kalau dia sudah bukan menjadi ahli parlimen dari kerajaan, dia tidak akan mendapatkan atau kurang mendapatkan peruntukan untuk kawasan. Saya kira bagus sekarang ini ada komitmen dari kerajaan untuk memberikan peruntukan yang sama. Tapi satu lagi yang penting untuk mengurangi rasuah adalah ketelusan. Equal allocation penting, tetapi ketelusan MP menggunakan uang peruntukan ini. Adakah uang peruntukan ini untuk project development? Adakah untuk memberikan bantuan sosial kepada constituents atau bantuan kepada NGO? Yang ini kita belum tahu lagi. Dan banyak di antara MP yang mungkin tidak boleh sebetulnya menghabiskan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. So, kalau ada ketulusan, adakah kawasan ini memang memerlukan yang banyak? Mungkin tahap awal ini kita equal, tapi mungkin di hadapan nanti boleh melalui atau berdasarkan dana yang boleh digunakan pakai oleh para MP ini. So, saya kira itu yang salah satu penting. So, saya ingin tetapkan di sini kempen kesadaran penting, tetapi pembentukan institusi, reformasi institusi tetap penting dilaksanakan karena dia akan membentuk perilaku dan bukan tidak mungkin akan mendorong kesadaran yang lebih besar untuk memerangi rasuah. Terima kasih. Kita harap kerajaan akan meneruskan dan juga malah meningkatkan momentumnya untuk melaksanakan semua reformasi ini untuk memastikan negara kita akan terus berintegriti dan bebas rasuah. Terima kasih Saudari Sri Murniati Yusof, Timbalan Pengarah Penyelidik Ideas dan juga Pengarang Kertas Policy Improve Direct Negotiation Rules in Malaysia, Jais Abdul Karim, Presiden MCW atau Pemerhati Rasuah Malaysia, dan Profesor Wong Chin Huat, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia Universiti Sunway. Terima kasih kepada anda menonton Dialog 3 penjuru episod ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.